Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadis yang ke-26 muka surat 70 dalam bab sabar, kitab hadis Riyadhus Shalihin yang disusun oleh Imam Nawawi rahimahullah, wa nafa'na bi'ulumihi fid darain, amin. Bunyi hadisnya ialah wa an Abi Malik Al-Harith ibn Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tuhur syatrul iman walhamdulillah tamla'ul mizan wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani aw tamla'u ma bainas samawati wal ardi was salatu nurun was sadaqatu burhanun was sabru dhiya'un wal qur'anu hujjatun laka aw alayka kullun nas yaghdu faba'i'un nafsahu famu'tiquha aw mubiquha. Hadis rawahu Muslim. Maksud hadis daripada sahabat Nabi yang bergelar dengan gelaran Abu Malik, ayah kepada Malik, dan nama dia Al-Harith ibni Asim, dan kabilahnya daripada kabilah Al-Ash'ari. Al-Ash'ari ini satu kabilah yang asalnya daripada Yaman, dan kabilah Al-Ash'ari ini terkenal dengan suara yang sedap. Di antara sahabat Nabi daripada kabilah Al-Ash'ari ialah Abu Musa Al-Ash'ari, yang Nabi seringkali suruh dia baca Quran, Nabi dengar, dan seringkalilah Nabi tersentuh dengan bacaan-bacaan Abu Musa Al-Ash'ari. Jadi sampai sekarang keturunan Al-Ash'ari ni suaranya sedap-sedap. Radhiyallahu anhu, moga Allah meridai Al-Harith ibn Asim, sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam suratul Bayyinah, radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah meridai mereka, mereka meridai Allah. Allah senang kepada mereka dan mereka senang kepada Allah Subhanahu wa taala. Katanya telah bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini bahasa kehalusan bahasa Melayu. Kalau bahasa Arab qala Rasulullah, qala Allah taala. Qala telah berkata. Tapi kita orang Melayu ni dia dalam, Tuhan berfirman, Rasul bersabda, Raja bertitah. Jadi lebih mendalam lagi lah dari satu sudut, dari satu sudut. Jadi katanya telah bersabda baginda sallallahu alaihi wasallam, at-tuhuru syatrul iman. Bersuci itu separuh daripada iman. Kebersihan, an-nazafatu minal iman, sebahagian daripada iman. Bersuci daripada hadas kecil dan besar, daripada najis, mughallazah, mukhaffafah, mutawassitah, itu sebahagian daripada iman. Jadi kita tidak anggap itu perkara semula jadi, nature, tabiat. Itu
tapi kita kena kaitkan dengan agama. Yang kita jaga kebersihan, kesucian itu kita kaitkan dengan agama. Dia bukan semata-mata adat isti'adah, bukan adat yang diulang-ulang, kebiasaan yang diulang-ulang. Disebut adah, isti'adah. Adah tu kebiasaan, isti'adah yang diulang-ulang. Bahasa modernnya protokol, ya. Bahasa modernnya ialah protokol. Apa dia protokolnya? Bila kita nak menghadap Allah, kita bersuci. Maka bersuci itu dipanggil taharah. Maka kesucian itu dipanggil at-tahur. Ya, bersuci dipanggil taharah. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah kasih kepada orang yang bertaubat, mensucikan dirinya daripada dosa-dosa zahir dan batin, dan Allah kasih kepada al-mutatahhirin, orang yang suka membersihkan dirinya. Maka ada mekanisme untuk membersihkan diri, iaitu wudu. Setiap kali nak sembahyang, pastikan tidak membawa hadas kecil, besar, mughallazah, mukhaffafah, mutawassitah. Begitulah, ya, maknanya nak menghadap Allah, lagilah kita kena bersih. Walhamdulillahi tamla'ul mizan. Dan ucapan alhamdulillah, kita selalu mengucapkan segala puji itu bagi Allah. Kita dah sebut di sini bahawa puji ada 4. Puji Allah bagi dirinya dipanggil puji qadim, bagi qadim. Ya, puji Allah bagi makhluknya, puji qadim bagi hadis. Dan kemudian puji hadis bagi qadim, iaitu makhluknya memuji Allah. Kemudian makhluk memuji sesama makhluk, puji hadis bagi hadis. Namun bila kita dipuji, kita kembalikan kepada Allah. Kita kata alhamdulillah. Orang puji tulisan kita, air tangan kita, maka kita kata alhamdulillah. Sebenarnya segala puji milik Allah, bukan milik aku. Sebab itu Raihan, ya, Nazri Raihan ada dalam nasyidnya, jikalau dipuji janganlah lupa semuanya milik Allah. Jika dipuji janganlah lupa semuanya milik Allah. Jangan sampai kita hilang balancing. Orang puji kita, itu pun tak cukup awet, ya. Orang muji kita, masakan kita sedap mika masak ni, itu pun tak cukup awet. Kalau dah kopi tu muji diri, dia jawab mana? Kalau dah kopi tu muji diri, ya. Teman tengok anak mika tu, ya, tak ada apa nak teman dengan tuitionnya, dengan studinya. Teman tengok anak mika tu biasa je. Tapi ya, habis semua A, ya, habis semua A. Itu baru sikit. Kalau dibuat berbenar, pecah meta, ya. Kalau orang itu bukan puji Allah. Sebab itu jangan lupa bila orang puji kita, kembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ucapan alhamdulillah itu dikatakan tamla'ul mizan, memenuhi neraca al-mizan. Kita sedia maklum bahawa peringkat-peringkat sebelum menyeberang sirat, yang terakhir sekali ialah mizan, timbangan. Sebelumnya hisab, hitungan, ya. Sebelumnya ialah perbicaraan, al-arad, ya, perbicaraan. Sebelumnya menerima buku-buku amalan, ya, buku-buku amalan. Jadi proses demi proses, ya, proses demi proses akan dilalui. Jadi ketika mana sampai di peringkat mizan, timbangan, tentulah kita meminta dan mengharapkan saqulat mawazinuhu, berat timbangan. Saqulat
mawazinuhu. Mawazin jamak kepada mizan. Dia kalau satu mizan, kalau plural ataupun jamaknya mawazin. Jadi orang yang berat timbangan baiknya saqulat. Saqulat daripada saqil, musaqqal, misqal. Jadi berat timbangan baiknya. Fahuwa fi 'ishatir radiyah. Kehidupan akhiratnya adalah kehidupan yang disenangi, yang mengembirakan, ya. Jadi di sini disebut suatu pelaburan yang boleh kita lakukan, iaitu banyakkanlah mengucap alhamdulillah. Maka tamlaul mizan, ucapan alhamdulillah itu memenuhi neraca timbangan akhirat esok. Maka kita lepas makan alhamdulillah allazi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Lepas keluar dari tandas, alhamdulillah, ya, allazi azhaba 'annal adha wa 'afani. Segala puji bagi Allah yang telah membuang daripada aku 'annil adha, perkara-perkara yang menyakitkan, ya, dan mengafiatkan aku, wa 'afani. Tadi lepas makan alhamdulillah allazi at'amana wa ja'alana minal muslimin. Segala puji bagi Allah yang telah memberi kami makan dan minum, dan yang lebih penting menjadikan kami orang-orang Islam. Wa ja'alana minal muslimin. Bangun daripada tidur, alhamdulillah allazi ahyana ba'dama amatana. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kembali setelah kita dimatikan ketika tidur. Ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kepadanya lah akan dihimpunkan dan dibangkitkan. Jadi begitulah, tidak kering lidah kita daripada memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan puji-puji Allah itu akan memberatkan neraca timbangan. Kemudian disebut wa subhanallah walhamdulillahi tamla'ani au tamla'u ma bainas samawati wal ard. Nak menggambarkan begitu besarnya, ya, pahala subhanallah walhamdulillah itu akan memenuhi sebanyak-banyak langit dan sebanyak-banyak bumi. Sab'a samawat, ya, 7 lapis langit, wa sab'a aradin, 7 lapis bumi. Maka subhanallah walhamdulillah itu akan memenuhi ruang-ruang yang ada di antara langit-langit dan juga ruang-ruang yang ada di antara lapisan-lapisan bumi. Demikianlah besarnya kelebihan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Zikir ada dua. Satu zikir qauli digabungkan dengan zikir qalbi. Jangan hanya qaul, hanya berkata-kata dengan lidah, tetapi hati lalai. Jadi digabungkan zikir qauli dengan zikir qalbi, supaya dapat dihayati apa yang kita zikirkan. Jadi memenuhi di antara langit-langit dan bumi, tambahan daripada memenuhi dan memberatkan timbangan. Dalam masa yang sama pahalanya begitu banyak, merentas dan merangkumi apa yang ada di langit-langit dan di bumi. Kemudian wassalatu nurun, sembahyang itu adalah cahaya. Asalnya sembahyang ini sesuatu yang kita tidak boleh, maknanya tak boleh kita konkretkan, tak boleh kita samplingkan, tak? Tetapi supaya dapat faham betapa peranan nur, ya, dibandingkan dengan zulumat, ya, nur cahaya, zulumat ialah kegelapan. Tanpa solat
seseorang itu berada di dalam kegelapan. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, ingat kita di Kota Lama ni, ya, 76, 75 tak ada lampu jalan. Tak ada lampu jalan. Tak tahu nak ngabur kan gelap. Ya tak? Lalu depan kubur besar. Balik nengok silat. Yang main silat juga. Saya pergi nengok orang silat. Udah jalan mundur depan kubur, jalan mundur. Gelapnya. Arwahnya Pak Man, ayah cikgu Aini. Pak Man bersikap besar, saya bersikap biasa je. Saya keluar dari rumah dengan bersikap, Pak Man lalu gelap, berdegung, terduduk. Ya Allah, siapa pula yang kena langgar? Siapa yang melanggar, siapa yang kena langgar? Tiba-tiba lalulah kereta. Allah, Pak Man kena langgar rupanya. Itu ceritanya. Tak boleh lupa. Gelap segelapnya. Jadi as-salatu nur. Sembahyang itu cahaya. Betapa nikmatnya kita mendapat cahaya. Betapa nikmatnya kita dapat sembahyang. Kalau tak ada sembahyang, zulumat, gelap hidup kita dunia akhirat. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Was-sadaqatu burhanun, dan sedekah pula adalah bukti keimanan kepada hari akhirat. Sebab sebenarnya nisbah dunia, sedekah ini susut nilai ataupun susut dari sudut duniawinya. Bila kita bersedekah akan susutlah harta kita, aset kita. Tetapi di sini disebut as-sadaqatu was-sadaqatu burhanun, bukti, evidence di hadapan Allah yang kita yakin dengan balasan akhirat. Sebab Allah janjikan siapa yang infak pada jalan Allah, kamathali habbatin, seumpama ia menanam satu biji benih, ambatat sab'a sanabil, menumbuhkan 7 dahan-dahan. Pokok yang tumbuh itu menumbuhkan 7 dahan. Fi kulli, dikatakan ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, bagi setiap 7 dahan ada 100 butiran buah-buahan. Jadilah 700. Daripada 1 jadi 700. Jadi sebagai bukti yang kita yakin dengan janji Allah itu, kita pun bersedekah. Maka dikata as-sadaqatu burhan. Makna burhan ialah bukti yang kita yakin dengan hari pembalasan, bahawa sedekah kita ini akan diberikan ganjaran sebaiknya, bahkan digandakan pahalanya. Jazakallahu khairal jaza, Allah membalas dengan sebaik-baik balasan, khairan katsira, lebih baik dan lebih banyak. Di sini dihuraikan dalam kurungan yang dikatakan as-sadaqatu itu burhan, as-sadaqatu itu burhan. Sedekah pula adalah bukti keimanan. Kemudian sampailah kita kepada tajuk. Apa tajuknya? Was-sabru dhiya. Was-sabru dhiya adalah sabar itu sebagai sinaran. Dia ada ada nur, ada dhiya. Tetapi nur, cahaya yang menumpang. Wal qamara nuran. Qamar itu disebut nur, sebab dia menumpang. Sedangkan wasyamsu dhiya, matahari itu pada dirinya ada cahaya. Sedangkan pada diri bulan tu tak ada cahaya, dia menumpang cahaya matahari. Jadi dikatakan di sini bahawa as-sabru was-sabru dhiya'un.
sabar itu adalah cahaya pada dirinya yang ditumpang oleh orang lain. Ya, kita sedia maklum bahawa dengan kesabaran, ya, wasta'inu bis sabri was salah, mintalah pertolongan dengan sabar dan solat, maka kesabaran itu ditumpang. Kesabaran kita dalam berusaha, kesabaran kita dalam menunggu natijah ataupun hasil, menyebabkan orang lain tumpang kesabaran itu, ya. Maka dikatakan bahawa sabar itu bagaikan sinaran, ya. Was-sabru diya. Diya ni ada dulu naib qadi kita Diyauddin, ya, Diyauddin. Kemudian dulu ada Perdana Menteri ke Presiden Pakistan, Ziaul Haq, ya, Ziaul Haq dulu, ya. Tetapi kita pasangkan Ziaul Haq, tapi sebenarnya Ziaul Haq. Kemudian katanya di sini ialah wal Qur'anu hujjatun laka au alaika. Apa dia? Dan Quran itu sebagai bukti, di sini diterjemahkan sebagai bukti untukmu, penolongmu jika dilaksanakan perintahnya, atau atasmu, ya, maknanya menjadi pendakwa. Quran itu sama ada jadi pembela, bila kita laksanakan, kita amalkan, maka Quran itu akan jadi pembela di hari akhirat, jadi pembela kita di hari akhirat. Tetapi kalau Quran itu tidak kita laksanakan dan tidak kita amalkan, dia menjadi pendakwa. Dikata di sini, ya, membinasakanmu jika diabaikan perintahnya. Jadi membaca bukanlah segala-galanya. Membaca baru separuh. Separuh lagi ialah mengamalkan apa yang dibaca. Ibarat kita baca buku resepi, apakah bila kita baca buku resepi itu selesai? Tak. Separuh lagi ialah amalkan ataupun apply, cari bahan ramuan, kemudian cuba ikhtiar untuk mengadunnya dan masak, barulah dapat separuh lagi. Jadi kalau sekadar membaca buku resepi baru separuh lagi ialah mencari ramuannya, kemudian adunannya, bagaimana pendekatan kita untuk membuatnya, barulah selesai, barulah tunai, ya tak? Jadi begitulah Quran. Kalau ia hanya dibaca, tidak diamalkan, menjadi pendakwa ke atas kita. Kalau kita amalkan, menjadi pembela untuk kita, ya. Hujjatun laka au alaika, ia menjadi hujah bagi kamu atau hujah ke atas kamu. Hujah ke atas kamu tu ialah Quran buat lain, suruh lain, kita buat lain. Jadi Quran akan mendakwa kita. Kam min qari'il Quran wal Quran yal'anahu. Betapa ramai mereka yang membaca Al-Quran, sedangkan Al-Quran itu mengutuk mereka. Justru mereka hanya membaca tapi tidak mengamalkannya, ya. Na'udzubillah thumma na'udzubillah. Kemudian dikatakan di sini bahawa kullun nas yaghdu, ya, setiap manusia berpagi-pagi berusaha, berikhtiar keluar daripada rumah. Waja'alna al-laila libasa waja'alna an-nahara ma'asha. Kami jadikan malam berehat, siang bekerja, kehidupan. Itu sunnatullah. Yang merosakkan sunnatullah ini ialah golongan kapitalis, materialis. Tak ada siang, tak ada malam. Bagi mereka production, ya, bagi mereka ialah production. Tak ada siang, tak ada malam. Siang serupa malam, malam serupa siang. Ada hujan serupa tak hujan. Jadi yang merosakkan sunnatullah ini adalah golongan kapitalis, materialis, ya. Kalau ikut asal, Tuhan jadikan malam waja'alna al-laila libasa, untuk berehat, waja'alna an-nahara ma'asha, siang untuk pekerjaan, ya. Jadi katanya di sini bahawa setiap manusia, kullun nas yaghdu,
akan berpagi-pagi mencari rezeki. Cuma ada dua kategori. Ada yang menjual dirinya, fabai'un nafsahu famu'tiquha, ya. Ada yang menjual dirinya, sama ada membebaskannya daripada azab dengan melakukan pekerjaan yang patuh syariah, yang syariah compliance, ya, yang patuh syariah, atau membinasakan dirinya dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak patuh syariat, ya, dengan maksiat. Disebut di sini dengan maksiat. Jadi di hujung hadis ini disebut manusia itu dua kategori. Semua manusia berikhtiar, semua manusia berusaha. Tapi ada berusaha yang diizinkan oleh syarak, ada usaha yang tidak lulus dari sudut syaraknya. Maka orang itu adalah orang yang membinasakan dirinya kalau dia mencari rezeki yang tidak lulus dari sudut syaraknya. Kita masuk pengajaran hadis daripada Syekh Abdullah Basmih, pengarang dan pensyarah kepada hadis-hadis ini. Siapa Syekh Abdullah Basmih? Syekh Abdullah Basmih ini ialah kalau kita ingat, semasa tercetusnya teori hadis palsu di negara kita tahun 1981, ya, tercetusnya teori hadis itu palsu, ya, Kasim Ahmad dan pengikut-pengikutnya. Ketika itu JAKIM ambil inisiatif untuk panggil Kasim Ahmad supaya berdebat, supaya dapatlah ditundukkan pahamannya. Jadi di antara yang menjadi panel kepada debat bagi pihak JAKIM ialah Syekh Abdullah Basmih. Ada yang mengarang dan menyusun syarahan bagi hadis ini. Tapi kata beliau, pengajaran hadis pertama ialah hadis ini menunjukkan kelebihan bersuci, dipanggil fadilah. Kelebihan ialah fadilah kita bersuci. Sebab hakikatnya dari sudut fitrat Allah allati fatara an-nasa 'alaiha, kejadian fitrah yang Allah Ta'ala tetapkan ke atas diri manusia. Manusia itu sukakan yang suci, sukakan yang bersih. Manusia tak suka kekotoran, bau yang busuk, ya. Manusia tak suka selekeh, tak suka. Maka datang agama meletakkan ianya bukan sekadar tabiat, adat, kebiasaan, tetapi ia adalah sebahagian daripada agama, menunjukkan kelebihan bersuci yang merupakan syarat sah sembahyang. Itu timbul polemik semasa kes dibahaskan pelakon-pelakon pura-pura sembahyang. Ditegur oleh almarhum Ustaz Harundin masa itu. Ya, ditegur oleh almarhum Ustaz Harundin kepada produser filem, kalau mereka pelakon-pelakon nak berlakon solat, pastikan ambil air sembahyang dulu. Sebab ini adalah suatu perkara yang maknanya suci, maka tidak boleh dilakukan tanpa kebersihan, yang merupakan syarat sah sembahyang. Dan setengah ibadah yang lain seperti tawaf, ya, bil baitil atiq, wal yatawafu bil baitil atiq, ya, tawaflah di rumah yang disebut sebagai rumah tertua, baitil atiq. Maka tak sah tawaf tanpa suci, ya, tanpa kita bersuci. Sebab itulah, oleh kerana masyaqqah, payah nak jaga air sembahyang masa itu, kerana susahnya adanya masyaqqah itu, maka al-masyaqqatu tajlibu taisir.
Oleh kerana ada kepayahan membawa kepada kemudahan. Lalu diizinkan kita bertaklid mazhab lain. Di mana dalam mazhab lain itu tak batal air sembahyang. Ya. Artinya kita pun ikutlah mazhab yang lain seketika itu kerana darurah, keadaan yang terdesak, keadaan yang terdesak. Jadi tawaf kena ada air sembahyang suci. Menyentuh mashaf la yamassuhu illal mutahharun, ya, tidak menyentuh akan mashaf kecuali mereka yang disucikan. Dalam konteks ini ialah kecuali mereka yang mensucikan dirinya. Dan juga kelebihan zikrullah dan juga kelebihan sabar. Kelebihan zikrullah ialah kelebihan subhanallah walhamdulillah. Apa kelebihannya? Dia akan memberatkan timbangan, ya. Dan juga apakah kelebihan as-sabar? As-sabru dia mempunyai sinarannya yang tersendiri, ya, dia mempunyai sinarannya, nurnya yang tersendiri. Maka orang lain boleh menumpang kesabaran, ya. Tapi yang kedua, digalakkan memperbanyakkan sembahyang sunat, ya, di samping sembahyang fardu. Kita sedia maklum bahawa apabila menyeberang sirat, keadaannya amatlah gelap, mendaki, ya, menurun, tajam lebih daripada pedang, halus lebih daripada rambut. Ketika itu kita memerlukan cahaya. Maka datang dari mana cahaya itu? Sembahyang kita. Nuruhum yas'a baina aydihim, ya, dan cahaya-cahaya mereka akan bergerak-gerak di hadapan mereka. Dari mana nur itu? Sembahyang yang kita lakukan. Maka dapatlah kita menyeberang sirat. Mudah-mudahan dengan kita lakukan sembahyang bukan sahaja yang wajib, tapi qabliyahnya, ba'diyahnya, ya, sunat duhanya, sunat tahajudnya, ya. Jadi kita buat itu untuk membantu perjalanan kita di atas sirat. Kita risau benar, ya. Kalau menyeberang gerotok tak ada lampu, golaknya lantoknya ada lubang ke, ya Allah, terjun teman dia tak dalam sungai. Kalau sungai Cempiah tak apa, ya tak. Jadi oleh kerana itu, betapa cahaya itu akan membantu dan menyelamatkan kita, maka sembahyang itu disebut sebagai nur, ya, sembahyang itu nur. Jadi dengan sebab itulah kita disuruh bukan sekadar yang fardu, tetapi digalakkan menampung kecacatan yang fardu dengan sembahyang sunat. Kerana sembahyang akan menerangi seseorang dalam kehidupan dunia dan juga akhirat, ya, dan juga akhirat nanti. Inilah tuan-tuan perempuan pun perasan, ya, ya, bukanlah kita nak bersangka buruk, tapi kalau orang yang tak sembahyang ni kita perasan, ya tak? Maknanya keadaan orang itu yang tak sembahyang ni kita perasan, ya, kita perasan keadaannya itu. Dan kita tahu orang yang sembahyang itu kita boleh rasa simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Tanda-tandanya kelihatan pada wajah-wajah mereka kesan daripada sujud, ya, kesan daripada sujud. Begitu juga sembahyang mencegah daripada perbuatan, perkataan dan niat yang keji. Innas salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Ada seorang tu dia nak masuk Islam. Ya Rasulullah, saya ini boleh masuk Islam, tapi saya tak boleh pisahkan diri saya. Ya, saya tak boleh pisahkan diri saya daripada melakukan maksiat. Iaitu minum arak. Kemudian Nabi kata tak apa, masuk Islam dulu. Maknanya bebaskan diri daripada dosa yang paling besar, iaitu kufur kepada Allah, syirik kepada Allah. Itu dosa yang paling besar. Kalau pesakit ataupun kalau doktor berdepan dengan pesakit yang perlu dibedah, kan ke doktor ambil pendekatan
stabilkan tekanan darahnya dulu, stabilkan bacaan gulanya dulu, kemudian barulah dilakukan pembedahan ke atasnya. Maka serupalah dalam konteks ini. Si Fulan tadi kata, ya Rasulullah, saya boleh masuk Islam, tapi saya ni tak boleh pisah diri saya daripada minum arak. Nala wakra wanda letak gini stop. Ada. Dia tak boleh pisah. Nabi kata tak apa, masuk Islam. Pasal apa tu? Bebaskan si Fulan itu daripada dosa yang paling besar dulu, iaitu dosa kufur, syirik yang tak ada ampunnya. Adapun minum arak itu dosa juga, tapi ada ampunnya, sampai masanya akan diampunkan oleh Allah setelah diazab. Bereskan dahulu dosa yang tak ada ampunnya. Apa dia? Dosa kufur. Jadi Nabi kata pada orang tu, masuk Islam dulu, tak apa. Minum arak lah, masuk Islam dulu. Kemudian Nabi kata, lambat laun sembahyangnya akan mencegahnya daripada minum arak. Lambat laun, kalau dihayati makna sembahyang itu, maka akan dapat mencegahnya daripada perbuatan-perbuatan, perkataan dan niat yang keji dan mungkar. Innas salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Ya. Yang ketiga, sedekah yang ikhlas membuktikan ketulinan iman. Apa makna sedekah yang ikhlas? Jangan diungkit-ungkit dan jangan disakit-sakitkan orang yang kita bantu. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kamu batalkan pahala sedekah kamu dengan bercita-cita untuk dipuji-puji dan disebut-sebut, dan dengan kamu sakit-sakitkan hati orang yang kamu bantu. Kalau kita buat begitu, habis, batal pahalanya. Ya, batal pahalanya bila kita minta dibalas dan disebut-sebut dan dihargai. Batal pahalanya apabila kita sakiti orang yang kita bantu. Ya. Jadi katanya di situ bahawa sedekah yang ikhlas membuktikan ketulinan iman. Orang tak tahu pun tak apa, orang tak kenang pun tak apa, orang tak ucap terima kasih pun tak apa. Sebab la nuridu minkum, ya, innama nut'imukum liwajhillah. Kami bagi makan, kami bagi bantuan ini untuk mencari keredaan Allah. La nuridu minkum jazaa wala syukura. Kami tak minta, ya, kami tak minta balas. Kami tak minta diucapkan terima kasih, ya, sebab yang kami cari adalah balasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi katanya kerana itu digalakkan memperbanyakkan sedekah, dan kita sedia maklum bahawa sedekah juga boleh memberkatkan umur kita, ya, memberkatkan usaha-usaha kita, ya, dan memanjangkan usia, ya, yang boleh memanjangkan usia. Akhir sekali saya nak baca di sini ialah Al-Quran adalah panduan utama umat. Allahu Rabbuna Ar-Rasulu Qudwatuna Wal Quranu Imamuna. Bila sebut imam, makmum kena tahu pergerakan imam. Makmum dia tak boleh putus daripada pergerakan imam. Sebab apa? Kalau dia putus suara, putus pandangan daripada pergerakan imam, macam mana dia nak menjadi makmum yang sahih? Ya, jadi supaya kita menjadi makmum yang sahih, hendaklah kita kenal imam kita. Maka supaya kita menjadi pengikut kepada Quran, hendaklah kita kenal pergerakan, suruhan, larangan, pengajaran Al-Quran. Panduan utama umat Islam. Sebab itu ketika mana saya berjalan, satu ketika di Fatani, di Yala, ya, ziarah kawan-kawan, semua papan tandanya berbahasa Thai. Jadi ada panduan, tapi saya tak dapat memahaminya. Jadi begitulah kita dengan Al-Quran. Memanglah tu Quran itu hudan linnas, hudan lil muttaqin, tapi syaratnya kena faham petunjuk dan panduan tu.
Jadi di situlah menuntut kita untuk tafsir dan tadabbur akan ayat-ayat tersebut. Barulah dia menjadi panduan. Dan sumber hukum syarak yang pertama, setelah ataupun selepasnya hadis, selepasnya ijma', selepasnya adalah qiyas. Ianya juga adalah rujukan di waktu berlakunya perselisihan. Bagaimana nak settle perselisihan, perbezaan pendapat, pertelingkahan. Jadi nak settle tu rujuk kepada Al-Quran. Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Demi Tuhanmu ya Muhammad, mereka itu tidak beriman sehingga mereka jadikan engkau sebagai rujukan hakim dalam perselisihan yang berlaku di kalangan mereka. Jadi Nabi akan merujuk kepada Al-Quran di waktu berlakunya perselisihan pendapat ataupun perbalahan, ataupun perbalahan. Dan yang kelima, setiap insan hendaklah mengisi hidupnya. Yang ini kita tangguhkan, Ini kita tangguhkan. Kita berhenti dekat nombor 5. Kita ingat berhenti dekat nombor 5, insya-Allah. Hadisnya yang sama, hadis yang sama. Mana yang baik daripada Allah, silap dan salah mohon maaf daripada tuan-tuan dan puan sekalian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina shaqiyya wa la matruda wa la mahruma. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsanah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.